Buletin Didik 13 November bersama saya Tarusyidin Muhammad Nazrui. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengundi berusia 18 tahun tidak sabar untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi kali pertama di Pilihan Raya Umum ke-15 19 November ini. Golongan sasar itu ketika ditemui sangat matang memberi pendapat dan sudah bersedia untuk memilih. Walaupun tidak menyertai simulasi pilihan raya, platform digital seperti TikTok dan juga Facebook menjadi sumber rujukan bagaimana cara untuk mengundi dan memangkah calon idaman. Rata-rata pengundi berusia 18 tahun ketika ditemui mahukan pemimpin yang dipilih nanti individu yang bertanggungjawab dan bebas daripada rasuah. Saya rasa macam teruja lah, excited. Sebab ni untuk kali pertama saya mengundi kan. Okey. Tapi semua tu dah tahu macam mana nak pangkah? Dah tahu sebab saya dah tengok daripada ajaran daripada TikTok macam tu lah adik. Saya amat teruja lah. Sebab ini kali pertama saya mengundi. Untuk memilih kerajaan baru lah. Saya harap saya buat pilihan yang baik lah untuk mengundi ni. Saya rasa kali ni meriah sikit lah tahun ni sebab umur 18 lah. Dan harap umur 18 ni buat pilihan yang terbaik lah. Dan kita kena pilih pemimpin yang bertanggungjawab lah. Dan bebas rasuah. Pengundi kali pertama di usia 23 tahun juga mengambil pendekatan yang sama. Laman web rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR turut dijadikan sumber rujukan utama. Harapan saya lepas ni saya minta agar dapat kerajaan yang stabil lah untuk pembangunan ekonomi negara semua ni, dan saya harap negara kita ni boleh dapat pemimpin yang bebas daripada rasuah, yang bersih lah. So cara-cara nak mengundi tu dah buat rujukan ke macam mana? Ada. Tapi sekarang ni pun kita tahu kan dalam media sosial macam TikTok ke Facebook ke, ada semua. Sebenarnya dalam tu pun ada banyak juga macam cara-cara untuk kita ni lah, cara untuk belajar macam mana nak mengundi, macam mana cara-cara untuk mengundi, kehadiran tu masa-masa mana kena datang. Dah buat rujukan ke dalam SPR tempat mengundi semua? Ada. Dalam rujukan SPR tu kita ada mana buat rujukan hari-hari juga untuk first time kan. Debat juga takut salah ke apa. Hanya remaja berusia 18 tahun yang lahir antara 1 Januari hingga 31 Ogos 2004 layak mengundi pada PRU 15 berikutan perwataan tempoh berkenaan oleh SPR. Remaja yang lahir pada 1 September 2004 tidak layak mengundi kerana SPR tidak mengkategorikan mereka sebagai antara yang diwartakan bagi melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi kali pertama. Sikap berbakti kepada tanah harus diterapkan seawal usia muda lagi. Menjedari kepentingan mewujudkan generasi yang cintakan alam, Sekolah Kebangsaan SK Bukit Kemuning 2 mengusahakan tanaman Roselle. Sungguh pun inisiatif itu baru setahun diusahakan, namun ia telah memberi impak besar kepada murid dan sekolah. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Bukit Kemuning 2, Muhammad Zuraidi Komani berkata, kebun Roselle adalah sebahagian daripada program Sekolah Lestari yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan sejak 2001. Kebun Roselle terbabit adalah sebahagian daripada projek Lestari yang diusahakan di SK Bukit Kemuning 2. Iaitu kami di sini hala tuju nak melahirkan murid yang berbeza, cerdas berdikari. Jadi apa yang kami bawakan salah satunya adalah program Sekolah Lestari Alam Sekitar. Dalam program Lestari Alam Sekitar adanya tanaman Roselle dan juga projek-projek yang lain. Melalui projek terbabit, murid berpeluang menimba pengalaman menanam, menyiram, membaca, memproses dan memasarkan tanaman dengan bimbingan guru. Langkah terbabit menjadi nilai tambah kepada murid yang lebih berkemahiran. Sehingga kini, warga SK Bukit Kemuning 2 telah menghasilkan lebih 1,000 pokok Roselle sekaligus mampu memproses hasil tanaman kepada pelbagai produk. Kami proses daripada Roselle yang mentah kepada menghasilkan jus dan juga pati Roselle. Kemudian kami juga menghasilkan jam. Kemudian pada masa yang sama kami juga menghasilkan produk-produk lain, sebagai contoh air daripada Roselle, daripada pati kita hasilkan air dan kita kongsikan kepada tetamu dan juga murid-murid di sekolah ini. Malah program-program ini juga telah mendapat
perhatian daripada ibu bapa yang mana mereka merasakan bahawa anak-anak mereka sangat teruja untuk datang ke sekolah. Menurut Muhammad Zuraidi, produk yang dihasilkan daripada Rozelle bukan untuk tujuan komersial tetapi untuk dikongsi bersama warga sekolah dan masyarakat sekitar. Usaha guru dan murid itu telah memberi impak apabila projek terbabit mendapat perhatian Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, Kolej Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Mara dan Universiti Toyoma, Jepun. Inisiatif ini turut memberi impak positif kepada murid. Saya rasa tentang penanaman Rozelle ni memang sangat seronok. Saya dapat belajar cara alam sekitar, cara tanam pokok Rozelle dan dapat merasa pokok Rozelle dengan sendirinya. Kebun yang diusahakan juga bukan sahaja memberi kemahiran, malah mencetuskan rasa tenang kepada minda murid. When you come here, when you feel stressed or when you feel down, you can come see the anab, you can see all the pokok. We all will work together to clean the place and try to make the school as best as possible. Selain Rozelle, SK Bukit Kemuning 2 turut menanam cili, terung dan pokok herba. Warga sekolah terbabit turut menternak anab dan ikan bertujuan memperkukuhkan pelaksanaan pendidikan alam sekitar. Bertepatan dengan semangat Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian perkamusan menganjurkan Tamasya Bahasa Peringkat Wilayah Persekutuan Putrajaya 2022. Penganjuran membabitkan sekolah-sekolah sekitar Putrajaya. Menurut Ketua Bahagian Perkamusan DBP Dr. Rusmadi Baharudin, acara adalah untuk menyahut saranan Kementerian Pendidikan KPM untuk memperkasakan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia. Pengisian program Tamasya Bahasa Putrajaya 2022 ini ialah antaranya kita ada dua bentuk program ya. Satu aktiviti yang berbentuk pertandingan, satu lagi aktiviti yang kami adakan di Reruai ya. Pertandingan pencak aksara, pertandingan baca naskah Melayu klasik dan pertandingan dengarlah ceritaku diadakan di peringkat akhir selepas beberapa siri saringan diadakan secara atas talian. Pertandingan baca naskah Melayu klasik dimenangi oleh pelajar Sekolah Menengah Agama Putrajaya, Ain Kristina Ahmad Riza. Mempelajari membaca naskah Melayu klasik sejak kecil antara rahsia kejayaan Ain. Sejujurnya saya telah disekolahkan di sekolah agama sejak saya tadika lagi. Jadi saya amat kenal lah dengan Jawi ni. Saya dapatlah baca Jawi sejak daripada saya kecil lagi. Jadi alhamdulillah walaupun naskah Melayu lama ni merupakan Jawi bersilama, tapi alhamdulillah saya masih lagi dapat boleh baca. Pertandingan pencak aksara dimenangi pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presin 81, Nur Fatin Rauda Nur Adnan, manakala johan pertandingan Dengarlah Ceritaku adalah Ainul Mardiah Muhammad Faizari. Malam-malam study, baca kamus dengan kawan. Lepas tu kawan tanya, saya jawab. Saya tanya kawan, kawan pula jawab. Macam tu. Berapa lama lagi? Pertandingan ni bulan 12-11. So bulan 11 tu dah start berlatih lah. Tamasya Bahasa yang berlangsung di SMK Putrajaya Presin 11-2 itu diharap dapat meningkatkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat selain dapat merealisasikan usaha DBP mendaulatkan bahasa kebangsaan. Bertemu kembali. Permohonan pelajar yang ditolak untuk mendapatkan peranti siswa kerana tidak memenuhi syarat ditetapkan boleh mengemukakan rayuan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, rayuan boleh dikemukakan secara bertulis atau berjumpa terus dengan pemimpin tempatan. Ketika ini, 40,000 permohonan telah ditolak daripada jumlah keseluruhan permohonan iaitu 470,000. Menurut Tan Sri Anwar, rayuan terbabit untuk menjelaskan situasi pelajar yang merangkumi faktor keluarga atau kewangan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pengagihan Peranti Siswa Keluarga Malaysia kepada 902 pelajar tingkatan 6 peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Kota Baru.
Mengulas selanjut, Anwar berkata pihak sekolah juga seperti pengetua boleh membuat rayuan secara bertulis kepada pihaknya sekiranya ada pelajar mereka yang tidak berjaya menerima peranti siswa. Antara syarat pemberian peranti siswa adalah warga negara Malaysia kategori keluarga B40 iaitu pendapatan isi rumah RM4,850 ke bawah. Selain itu, pemohon mestilah sedang mengikuti pengajian di peringkat matrikulasi, asasi, diploma, diploma vocational Malaysia, diploma lanjutan dan ijazah sarjana muda di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan KPM atau Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Syarat lain adalah pemohon merupakan pelajar tingkatan 6 di bawah KPM, bukan pelajar tahun akhir pada tahun 2022, mengikuti pengajian secara sepenuh masa dan tidak pernah menerima bantuan peranti daripada mana-mana program di bawah kerajaan. Oktober lalu, Tan Sri Anwar memaklumkan tambahan 50,000 unit peranti di bawah program peranti siswa keluarga Malaysia telah dibuat bagi memberi peluang pelajar yang membuat rayuan memperolehnya. Perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya kembali beroperasi sepenuhnya bermula 6 pagi esok. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, berdasarkan tinjauan selepas mintai sesi ujian keberkesanan sistem dan keselamatan operasi LRT, sistem-sistem kritikal keselamatan adalah stabil tanpa gangguan. Namun, pemantauan oleh pakar teknikal Rapid Rail dan juga pihak OEM Thales Group akan diteruskan bagi memastikan kelancaran sistem yang berterusan. Saya berharap pembukaan ini dapat memberi kelegaan kepada pengguna pengangkutan awam di Lembah Kelang untuk ulang-alik ke tempat kerja dan juga menjalankan aktiviti harian. Saya telah meminta pihak prasarana untuk terus menyediakan bas-bas perantara di stesen-stesen hotspot sebagai langkah persediaan. Selain agensi pengangkutan awam darat APAD, sesi ujian yang dijalankan malam semalam sehingga awal pagi tadi turut disertai bahagian penguatkuasa Rail RED dan bahagian perancangan REL. Operasi yang semula ini juga adalah 2 hari lebih awal daripada yang dijangkakan sebelum ini selepas khidmat train berkenaan mengalami gangguan sistem kawalan train automatik ATC sejak Sabtu lalu. Siapa sangka kartun animasi tempatan yang ditayangkan di TV9 Makamato yang diterbitkan oleh Animonsta Studios telah mendapat undian kedudukan keempat daripada 100 karya anime untuk Festival Anugerah Anime Tokyo. Ia serta-merta mengalahkan siri animasi popular dari negara matahari terbit seperti One Piece, Attack on Titan dan Detective Conan. Makamato The Animated Series, satu-satunya siri kartun animasi dari Malaysia yang berjaya menembusi carta top 10 undian siri TV anime terpopular di Tokyo, Jepun. Lebih menarik perhatian, ia juga siri bukan keluaran dari Jepun yang tercalon dalam carta itu. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Operasi Monster berkata pihaknya memang merancang untuk mempopularkan siri rancangan tempatan itu ke pentas global kerana sewaktu zaman kanak-kanak Malaysia membesar dulu, mereka terdedah dengan rancangan kartun yang mempamerkan budaya dan bahasa mereka dari negara luar. Tambahnya lagi, pencapaian di Festival Jepun ini sekaligus dapat mendedahkan nilai murni dan budaya Malaysia ke seluruh dunia. Contohnya, jika dahulu kanak-kanak Malaysia teringin makan dorayaki, tetapi kini kanak-kanak di negara luar pula membesar ingin makan kari pap kerana robot di dalam kartun ini menggemari kuih tradisional Melayu itu. Bukan itu sahaja, Makamato juga berjaya mendapat tempat dalam Top Kids Show Netflix Malaysia, Indonesia, Singapura dan Korea Selatan. Makamato juga bakal menayangkan filem pertamanya pada 8 Disember ini di seluruh negara dan kini sedang giat berusaha untuk membawa filem tersebut ke pawagam antarabangsa bagi tahun 2023.
Seorang peminat cube Rubik di Britain memecah rekod dunia Guinness apabila menyelesaikan 6,931 permainan dalam masa 24 jam. George Scully, 20 tahun, menyiarkan percubaannya menerusi siaran langsung di sebuah bilik hotel bagi memecah rekod dunia kategori cube Rubik berputar paling banyak diselesaikan dalam masa 24 jam. Percubaan itu dilakukan bertepatan dengan sambutan Hari Guinness World Records Day. Scully berjaya menyelesaikan susunan 6,931 cube Rubik dalam masa 24 jam, mengatasi rekod pendahulunya dari Kanada, Eric Lineback, dengan 5,800 cube Rubik pada 2013. Remaja terbabit ialah juara bertahan bagi permainan cube Rubik di Britain dan disenaraikan sebagai salah seorang speed cubers paling pantas oleh Persatuan Cube Rubik Dunia. Menurut Scully, bahagian paling sukar dalam rekod ini adalah untuk mencapai masa 12 jam kerana berasa agak letih, namun orang lain pula begitu teruja. Scully turut memberitahu bahawa dia agak kecewa kerana gagal mencapai sasaran menyelesaikan susunan 7,000 cube Rubik. Portret 12 Maharani Mughal yang dilukis di atas permukaan gading dan berbingkai kofgari ini berasal dari abad ke-19 Masihi di India. Seni melukis portret mini pada gading telah menjadi ikutan di India menjelang abad ini. Popularitinya sebagai barang koleksi telah mendorong pelukis yang terlatih dari Delhi untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Portret mini pada gading ini juga telah dihasilkan untuk dimuatkan pada ruangan yang sangat terhad dan subjek lukisannya meliputi lanskap dan monumen serta personaliti terkenal dan golongan maharaja. Lukisan minyak pada gading ini dilapik pada kertas dan setiap medallion ini dilapisi dengan kaca dan diletakkan pula ke dalam bingkai kofgari dengan motif arabes yang sangat syarat. Gading mula popular sebagai pengukuh lukisan dan bahan lutsina semula jadinya menjadikannya sangat sesuai untuk teknik lukisan berkilau pada portret. Sukan. Selangor berjaya menamatkan penantian selama 25 tahun apabila muncul juara Piala Emas Raja-Raja edisi ke-100 selepas menewaskan polis Diraja Malaysia PDRM 3-2 pada perlawanan akhir di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam semalam. Selangor memulakan aksi dengan langkah kanan apabila terlebih dahulu di depan seawal minit ketiga menerusi jaringan Muhammad Hadi Muzahir. Tersentak, PDRM kembali memperkemas permainan dengan beberapa kali cuba menembusi benteng pertahanan Selangor. Asalkan keputusan itu akhirnya membuahkan hasil apabila Muhammad Fakrullah berjaya menjaringkan gol penyamaan melalui sepakan menarik dari luar kotak penalti minit ke-21. Kekal 1-1 tamat separuh masa, aksi lebih menarik disajikan kedua-dua pasukan sebaik bersambung babak kedua. Memasuki minit ke-59, giliran PDRM mendahului. Kali ini hasil jaringan Muhammad Iskandar Ismail. Selang 13 minit kemudian, Selangor menyamakan semula permainan melalui sepakan percuma Muhammad Amirul Haziq. Tiada lagi gol menyusul sehingga tamat masa sebenar permainan. Kedua-dua pasukan terpaksa beraksi di masa tambahan. Tuah nyata menjadi milik Selangor apabila pemain gantian Nazri Muhammad Nasir muncul wira selepas tandukannya berjaya menggegar jaring PDRM pada minit ke-119. Jaringan kemenangan itu bukan sahaja menceriakan ratusan penyokong Selangor yang hadir, tapi lebih manis berjaya menamatkan penantian selama 25 tahun selepas kali terakhir memenangi kejohanan ini pada 1947. Selaku juara, Selangor membawa pulang trofi, hadiah wang tunai sebanyak RM50,000 dan shilling emas, manakala PDRM yang akur menamatkan saingan di tempat kedua meraih RM30,000. Trofi dan hadiah disampaikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani. Piala Malaysia, juara 3/3 kali Selangor mengesahkan tempat ke peringkat separuh akhir. Selangor mara dengan agregat 4-2 selepas mengikat tuan rumah Negeri Sembilan 2-2 pada suku akhir kedua. Suku akhir kedua, Selangor kali ini sebagai pasukan pelawat awal-awal lagi sudah meningkatkan asakan. Enggan berputus asa, minit ke-10 Selangor mula di depan menerusi jaringan Herlaison Tayon de Sousa Ferreira. Tindakan pemain pertahanan Selangor Quintin Cheng menjatuhkan Muhammad Zamri Ramli menyebabkan Negeri Sembilan diberikan sepakan penalti. Disusuli sepakan penalti daripada Matthews Alves, Negeri Sembilan menyamakan kedudukan. Minit ke-45, penjaga gol Negeri Sembilan Ahmad Shihan Hazmi Muhammad tewas lagi. Kali ini menerusi percubaan pemain import dari Jordan Yazan Al-Arab.
Waktu kecederaan separuh masa pertama, kedudukan kembali terikat. Hasil gol oleh ketua pasukan Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak, Negeri Sembilan menyamakan kedudukan. Separuh masa kedua, tiada lagi gol dijaringkan. Terikat 2-2, Selangor yang lebih bergembira menang agregat 4-2 dan layak ke peringkat separuh akhir. Dalam satu lagi perlawanan, Terengganu menjadi tuan rumah kepada KL City. Menang 1-0 pada perlawanan pertama, Terengganu tampil lebih bersemangat. Berikutnya, juga berpunca daripada asakan hampir sama, Terengganu membuka jaringan apabila percubaan rendah Manuel Ott terus ke dalam gawang KL City. Terengganu cemas apabila KL City nyaris membolosi gawang mereka. Kelegaan Terengganu tidak lama. Berpunca satu lagi asakan, KL City menyamakan kedudukan menerusi jaringan Hakimi Azim Rosli pada akhir babak pertama. Minit ke-62 separuh masa kedua, jaringan oleh Kipre Cece meletakkan Terengganu kembali mengungguli. Lewat permainan, penguasaan Terengganu semakin selesa giliran seorang lagi pemain importnya, Kepa Sherman, membolosi gawang KL City. Menang 3-1, Terengganu mara ke peringkat separuh akhir, agregat 4-1. Peringkat separuh akhir, Terengganu dijadual berdepan juara 33 kali, Selangor. Formula One Grand Prix Brazil. Peluang Mercedes untuk kembali menaiki podium semakin cerah. Acara sprint, dua pelumbanya George Russell dan Lewis Hamilton adalah yang terpantas. Keputusan itu meletakkan mereka di petak pertama dan kedua bagi perlumbaan sebenar awal pagi esok. Dalam perlumbaan sejauh 24 pusingan itu, Russell mencatat masa 30 minit 11.307 saat. Dan meskipun pelumba Ferrari Carlos Sainz menamatkan perlumbaan di tempat kedua terpantas, tindakannya meletakkan komponen kuasa melebihi jumlah yang dibenarkan menyebabkan dia dikenakan penalti turun 5 tempat ke belakang. Berikutan itu, Sainz akan bermula dari petak ketujuh. Hamilton yang sebelum itu menduduki tempat ketiga terpantas naik satu tangga ke petak kedua. Juara dunia musim ini Max Verstappen daripada pasukan Red Bull akan bermula dari petak ketiga, manakala rakan sepasukannya Sergio Perez di petak keempat. Perlumbaan sebenar dijadualkan jam 2 pagi esok. Persembahan aerobatik Tentera Udara China sempena pameran penerbangan dan aero angkasa antarabangsa di Guangdong mengakhiri Buletin Didik. Saya Tarusydi Muhammad Nazri, salam hormat dan jumpa lagi.